أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk ke hadis seterusnya, riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. Seorang sahabat Nabi yang mana bapaknya juga seorang sahabat besar, nama dia Ibn Umar. Orang Arab ni antara tabiat dia suka guna gelaran bapak atau anak. Kalau diguna gelaran bapa ada dua maksud. Maksud yang pertama ialah memang anak dia nama sekian-sekian. Macam Nabi kita SAW, gelaran Nabi kita Abu Qasim. Mana anak sulung laki. Orang Arab bila kata Abu mana anak tu, mana anak sulung laki. Jadi anak sulung laki Nabi nama dia Qasim. Sebab tu gelaran Nabi juga Abu Qasim. Kadang-kadang Abu tu bukannya sangkut dengan anak, tapi disebabkan peristiwa tertentu. Macam Abu Hurairah, bapa kucing. Hirrah ni kucing. Hurairah anak kucing. Sebab apa? Sebab satu hari Nabi tengok Abu Hurairah ni macam menyembunyikan sesuatu dalam baju dia. Sebab Abu Hurairah ni dia gemurkan kucing. Mana anak-anak kucing tu dia ambil, dia bela. Jadi satu hari Nabi nampak menguit baju Abu Hurairah ni, jubah dia tu, terbit anak kucing daripada jubah dia tu. Sejak pada hari itu gelaran Abu Hurairah tu Abu Hurairah, bapa kucing. Tak ada kena mengena dengan anak dengan pak. Jadi gelaran tu menunjukkan bahawa dia ada hubungan kasih sayang, bukan hubungan darah daging. Ya. Begitu juga Ibnu. Macam kita kata tadi, Ibnu Umar ni kenapa? Sebab tumpang nama pak. Nama pak tu glamour, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, cukup masyhur dalam sejarah Islam. Jadi Ibn Umar ni gemar nama dia tu dipanggil sebagai anak Umar. Itu juga biasanya merujuk kepada anak sulung, biasanya gitu. Jadi tuan-tuan boleh cek. Ya, tapi bahasa Melayu kita kurang bab-bab tu. Boleh kata tak ada pun. Habis sangat kita ni keturunan je lah. Macam Megat, macam Mio, tu je lah. Tapi kita jarang lah nak buh nama tempat ke nama keturunan, jarang sangat. Tapi Arab ni dia jadi tabiat. Sebab apa? Sebab sejarah dia rupa itu. Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dua-duanya title sahabat. Tapi hadis ni Ibn Umar yang riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Seseorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Tuan-tuan, saya dah hurai sebelum ni apa makna Muslim.
Muslim asal daripada kalimat aslama yuslimu islaman. Agama tu nama dia Islam. Orangnya nama dia Muslim. Itu bahasa Arab dia gitu. Baik, Islam dengan Muslim tu mai pada kalimat apa? Asal pada kalimat aslama. Apa maksud aslama? Serah. Serah. Bila Allah Ta'ala firman pada Nabi Ibrahim, in qalahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Bila Allah Ta'ala firman pada Ibrahim, ya, terimalah, tunduk patuhlah. Maka Ibrahim kata, aku tunduk patuh kepada Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Pemilik seluruh alam. Jadi Islam tu maknanya serah diri, tunduk patuh. Muslim maknanya orang yang menyerah dirinya pada Allah. Apa dia? Apa yang disuruh dibuat, apa yang dilarang tinggal. Itu bahasa basic. Tak usah duk pusing-pusing lah makna lain. Bak pening kepala macam-macam bak istilah. Nak raikan Mak Saleh, kononnya Mak Saleh kata Islam tu ganas. Kita pun ada ustaz-ustaz pun pergi terjemah Islam tu maknanya peace. Salah ke ustaz? Bukan salah tapi tak betul. Peace tu datang daripada salam. Sin, lam, mim. Ada dua. Sin, lam, mim pun dia. Sin, lam, alif, mim pun dia. Itu maksudnya peace. Sebab tu dalam Quran sebut alqa ilaikumus salama. Orang yang mengemukakan perjanjian damai dengan kamu. Mana kalau musuh nak damai dengan kita, kita tak boleh cari gaduh dengan musuh. Tu salam. Ni Islam. Wazan dia lain. Kata asal dia lain, tak sama. Jangan duk main semerap je. Main satu orang cakap macam tu, hak lain pun ikutlah macam tu. Tu menunjukkan tak mengaji. Nahu pun tak mengaji, sarah pun tak mengaji. Tapi duk kokok jadi ustaz. Ni bala apa ni? Salah. Ya, ngaji betul-betul. Sebab tu saya pesan student saya, ngaji sungguh-sungguh bahasa Arab ni. Jangan duk jadi burung belatuk. Orang patuk, kita patuk. Orang kata Assalamualaikum, kita Assalamualaikum. Penyangak mai pun Assalamualaikum. Orang tu dia bela burung belatuk, burung apa? Burung kakak tua. Jadi siap kali orang main je Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas penyangak main rumah pun Assalamualaikum. Seronok penyangak lah, orang bagi salam dia masuk. Tak ada masalah. Pasal apa? Sebab burung kakak tua tu tak tahu mana betul mana salah, dia mengikut je. Tak mau. Jadi Muslim ni apa dia? Orang yang menyerah diri dia pada Allah. Jadi kita orang Islam ni kena tunjuk Islam tu. Cara pakaian kita, cara bercakap kita, cara makan kita, cara bergaul kita, cara kita duk laki bini, cara kita duk adik-beradik, cara kita duk ipar duai, cara kita berjiran, cara kita duk pejabat. Semua kena ikut Islam. Dia tak boleh kata, Ustaz, saya ni walaupun mulut jahat tapi saya baik. Tak. Saya ni ustaz nampak macam ni, pakai seksi-seksi tapi hati saya baik. Dia tak ada konsep tu, tak ada. Tak ada. Tuan-tuan, kalau polis tahan traffic light tu, tuan-tuan langgar traffic light merah tu, polis tahan. Yuk, berhenti. Tak nampak traffic light merah tu, yuk. Nampak? Kenapa tak berhenti? Tuan, walaupun saya langgar traffic light merah, tapi saya pemandu yang baik. Boleh cakap apa itu? Bang, boleh cakap apa itu? Bolehlah, mari tidur balik malam ni. Dah langgar, salah lah. Baik memang. Faham tak? Jadi macam mana jadi Islam? Kena baik semua. Kena baik semua.
hubungan kita sama kawan. Sebab tu Nabi kata, al-muslim akhul muslim. Tak kira mu Jawa ke, mu Banjar ke, mu Arab ke, mu Melayu ke, mu petani ke, mu Ndeling ke, tak ada. Innamal mu'minun ikhwatun. Orang Islam ni, orang mukmin ni semua bersaudara belaka. Jadi bila ada perasaan persaudaraan tu tadi itu benchmark Islam letak. Kita ada rasa bersaudara. Ada rasa kasih sayang. Ada rasa rahmat Tuhan melimpah atas diri kita. Kena ada rasa macam tu. Tidak, tak aman dunia ni bang. Duk laki bini tak ada rasa rahmat. Bini tengok laki menyampah, laki tengok bini menyampah. Laki tengok bini risau, bini tengok laki risau. Pak tengok anak menyampah, anak tengok pak menyampah. Dia tak ada kasih sayang tu, tak ada. Pasal apa? Tak ada ukhuwah tadi tu. Sedangkan Islam ni asal kata Islamnya, kita kena ada rasa kasih sayang. Tambah-tambah pula berjiran, tambah-tambah pula adik-beradik. Ya, dah lah adik-beradik duduk satu rumah pula, boleh bergaduh. Cukup tak comel. Islam, adik-beradik duduk satu rumah, boleh berkelahi. Tak comel. Letak tu dulu. Al-Muslim akhul Muslim. Nabi letak tu dulu. Baru huraian dia. Mana? La yazlimuhu. Dia tak boleh zalim saudara dia. Dalam hadis sebelum ni kita dah sebut lah. Apa maksud zalim? Ada dua makna sekurang-kurangnya makna zalim. Pertama, kita tidak meletakkan satu pada tempat dia. Itu zalim. Yang kedua, zalim maksudnya kurang. Sepatut dia dapat hak macam tu, kita kurangkan hak dia. Contohlah, kan, kita jadi bos. Kita patut bayar gaji kawan tu sekian. Yang saya cerita ni pasal berlaku. Anak murid saya sendiri tanya. Dia pergi kerja, jalan kerja. Biasa-biasalah kerja-kerja rencam-rencam ni kan. Kerja tolong-tolong pejabat sana sini lebih kurang. Alih-alih bos tu potong banyak gaji dia. Saya kata, apa salah hang buat? Tak ada lah salah apa Ustaz. Saya lambat lah sehari 5 minit. Kadang saya beritahu dah. Sebab ada saya pun nak uruskan mak saya tak sihat. Oh, okay. Dah beritahu dah kat bos. Habis tu, dia potong gaji saya lebih separuh Ustaz. Orang dia macam mana? Orang dia bagus. Kepiah tak tinggal. Semayang jemaah tak tinggal. Macam mana tu Ustaz? Pergi habak kat Pak Haji bodoh tu, Ustaz Raih kirim salam. Habak ada. Ambil hak orang ni esok, mampu masuk neraka peri. Semayang tu Tuhan tak kira esok ni. Tak puas hati, mai jumpa saya live, tak ada masalah. Betul Ustaz? Betul. Itu tak ada masalah. Ni lah. Dia ingat Islam tu, itulah. Semayang, puasa. Dah. Kita ambil kedekat orang, ada perjanjian. Dalam Islam dipanggil ijarah, sewa ataupun upah. Berapa janji? Satu hari RM30 contoh. Oh, dia lambat setengah jam, potonglah RM3-4. Macam cerita Piramli tu, Sudin main lambat kan. Cerita Piramli tu kan, Sudin main lambat. Manager tengok-tengok main lambat setengah jam, potong RM2. Dan siapa? Lambat setengah jam, potong RM2. Dia tengok jam tak ada jarum, bagi pula RM2. Dia pun heran. Tadi tuan manager kata potong RM2. Ni bagi RM2 buat apa? Bubuh jarum jam. Tu Piramli buat cerita tu nampak macam sempoi. Tapi itulah leadership. Itulah leadership. Jadi manager, jadi bos, jangan kira nak pelukuh orang bawah. Tengok apa masalah. Pasal apa lambat?
Oh, jam rosak, bubuh RM2 tali jarum jam. Contoh. Ini pantang nak pelekoh orang, pelekoh sungguh, kan? Potong habis gaji hamba Allah tu. Tu zalim. Tak kena tempat. Kita dah bincang panjang nak bab zalim itu. Jadi saya rasa tak perlu nak panjang cerita sini. Wala yuslimu. Apa maksud yuslimu? Ni kalau kita belajar hari ini kita panggil suaka politik. Hari ini istilah moden hari ini dipanggil suaka politik. Perlindungan. Apa maksud? Islam tu wazan dia sama. Wazan sama dengan Muslim tadi. Jadi kalau orang yang takat mengaji sarah saja, dia tak faham makna wazan tu, dia tak boleh nak faham ayat tu. Apa maksud la yuslimuh ni? Contohnya kita sama-sama orang Islam, yang kawan Islam kita tadi bergaduh dengan orang bukan Islam, contohnya. Ataupun dia terinaya oleh musuh. Jadi dia minta perlindungan dengan kita. Duduk negeri kita, duduk negara kita, duduk kawasan kita. Alih-alih kita pergi bocok rahsia. Ni, kawan tu main duduk rumah aku ambil. Jadi kita tahu bila kita serah kawan tu tadi, memang dia akan kembali pada tempat dia akan dizalimi. Lainlah dia memang penjenayah, penyangak, perogol, bersiri ke apa ke, lain cerita. Ni dia bagus. Elok. Tapi pasal konflik, ialah hari ni macam-macam kan, konflik agama, konflik macam-macam ni. Macam itu, kes Zakir Naik apa semua. Ya betul, kerajaan Malaysia ambil tindakan tu betul. Mana kita simpan dia kat negara kita. Kita ada kuasa untuk simpan dia. Sebab kalau kita biar dia balik ke negara dia, dia macam-macam lah. India ni negara paling tak ada undang-undang. Negara pok-pok ni negara tak ada undang-undang, dia ikut suka dia. Tu saya cakap banyak kali. Sebab tu negeri tak aman. Negeri tak ada undang-undang. Itu. Jadi dia rasa dia kuat, dia nak buat tindakan macam-macam. Jadi bila kerajaan Malaysia tahan ataupun mempertahankan penceramah tu tadi itu tindakan yang wajar. Mengikut Quran dan Sunnah. Mengikut syariat Islam. Sebab apa tak ada jenayah apa pun. Dia cuma ceramah saja. Hang tak puas hati, itu hang punya pasal. Lainlah kalau dia tepi bunuh orang ke, bawa lari bini orang ke, itu lain cerita lah. Itu tak bolehlah kita pertahankan pula. Kan? Itu pun kalau kita pertahankan masih ada lagi. Sebab apa? Kalau dia buat salah jenayah, tengok letak kat mana jenayah dia. Jadi ini undang-undang ni kena clear bab-bab ni. Ini termasuk undang-undang ni. Hadis ni simple je, tapi boleh termasuk undang-undang. Jadi tuan-tuan yang belajar undang-undang ni boleh bincang secara detail lah. Undang antarabangsa, hak-hak kemanusiaan, hak-hak apa nama kita panggil pelarian, semua ni dia ada bawah ni. Ada bawah tu. Jadi kita sebagai orang Islam ni dia mau ada semangat kekitaan ni tadi. Jangan sebabkan kita tak ngam dengan kawan tu, kita pun bagi dia. Kita serah dia pada orang bukan Islam yang menyebabkan dia boleh dibunuh dan disiksa sebagainya. Itu tak betul. Ya, itu kena clear. Okey. Wa man kana fi hajati akhi. Barang siapa yang berusaha menyelesaikan hajat. Hadis tu sebut hajat. Hidup kita ni ada beberapa perkara. Pertama panggil keperluan. Keperluan ni kena tolong. Memang kena tolong. Kawan sakit kena tolong. Kawan tak makan kena tolong. Kita makan kenyang muntad. Kawan sampai 3 hari tak makan, itu tak boleh. Ya. Dia kena ada sikap solidariti tadi. Ni dah. Kawan ni ada makan. Tapi makan dia gitu-gitulah. Dia tawaf dia nasi goreng telur, nasi goreng garam. Nasi goreng telur, nasi goreng garam.
Itu ikan kerin, telur pun mahal dah. Sepapan RM15. Kawan nak 6 orang. Kita hari-hari melantak McDonald. McDonald, pizza. Pizza, McDonald. Jadi kawan tadi, dia makan. Tapi dia tak berapa nak sedap lah. Jadi kita bantu dia. Ada hajat. Dia nak makan sedap sikit. Apa salahnya? Kan? Sekali-sekala kita hulung sikit. Kita tambah-tambah kita berjiran dekat-dekat. Hari-hari masak sedap. Kawan duk tengok je. Masak gulai tu, gulai ni. Rendang pedas tu, rendang pedas ni. Tak, ikan pun mahal-mahal. Tak mainlah ikan seluang. Ikan patin. Kan? Ikan apa lagi? Mahal. Harga sekilo 40-50. Kawan duk makan ikan kerin pagi petang siang malam. Apa salahnya? Hulur sikit-sikit. Tapi itulah perangai kita. Dia ada satu sikap dalam diri kita pula. Ustaz, orang miskin ni bukan boleh tolong sangat. Tu ayat dia. Apa? B40. B40. Orang B40 ni bukan boleh tolong kan. Tolong sangat dia muar. Lemak. Bang, orang susah ni, yalah kita tak nafi ada yang malas. Kita tak nafikan. Tapi bukan semua orang miskin tu malas. Bukan semua orang susah ni malas. Kadang-kadang dia berniaga elok, macam PKP baru ni kan. Berniaga elok, bankrupt. Kerja elok, kilang tutup, berhenti, tak ada kerja. Pilot pun kena buang kerja, tuan-tuan bayang. Saya tak boleh bayang bang, gaji RM12,000, RM15,000, tiba kena buang kerja. Hei, jam oh. Tak mana jam bang, dia orang ni gaji RM15,000. Tambah orang Melayu kita pula RM15,000 gaji. Dia takkan simpan RM10,000. Kalau gaji RM15,000, RM13,000 terang. Itu biasa orang Melayu. Kan? Beli kereta, hutang tu, hutang ni berhabis. Tu, kena buang kerja. Ngangor. Tu yang sampai boleh bunuh diri pun ada. Stres. Jadi bukan sebab dia malas kadang-kadang tu. Kadang-kadang mungkin dia atur kewangan tak betul. Kadang meniaga, lingkup. Mungkin kadang musibah, banjir ke, macam orang belah buat bendang ni kan. Tiba-tiba main banjir, habis padi. Bukan pasal dia malas. Kita sedap lah cakap makan gaji. Saya lah. Tuan-tuan tak tahu kan. PKP ke, tak PKP ke, duk gemuk macam tu kan. Tak ada masalah. Duk gaji masuk macam tu. Dan kawan-kawan kita ni ada masalah. Bantulah sikit. Tu kata hajat. Kalau keperluan memang kena tolong. Tengok kawan tak makan, kena tolong sungguh. Sampai baju pun tak ada, kacau, kena bagi. Ni. Jadi, saya pernah sentuh juga lah bab-bab macam ni. Sebab ulama'-ulama' moden pun ada sentuh bab-bab macam tu. Contoh macam mana lah. Minta maaf lah, saya bukan nak komplain tuan-tuan, bukan. Contoh, ada jenis orang kita ni, dia duit banyak. Duit banyak. Lebih daripada kita. Tiap-tiap tu pergi umrah. Ni ulama' bincang lah, bukan saya bincang lah. Ulama' semasa, ulama' contemporary bincang. Termasuk Syekh Yusuf Qaradawi, termasuk. Kadang-kadang tu bawa family, setahun sekali. Bang, bayang bawa family bang. Kalau satu family tu 7 beranak, sekali pergi umrah RM60,000, RM70,000. Setahun. Biasa Ustaz, saya ni kerja sekian-sekian syarikat, bank lah apalah, bonus banyak. Kadang 4 bulan gaji, kadang 5 bulan gaji. Tengok syarikat. Macam Petronas tahun bila ke bagi 12 bulan gaji. Bang, bayang 12 bulan gaji bonus. Kalau gaji RM8,000.
Dekat 100,000 bonus. Dia muntad kata orang parit kan. Tu yang pergi umrah pun. Salah ke ustaz? Tak salah, tapi apa salahnya? Saya selalu sentuh. Contoh, kan baru ni yang heboh kos haji naik baru ni kan. Daripada 10,000 sampai naik 14,000 kepada orang yang M40. B40 naik 1,000, M40 naik 3,000 lebih contoh. Ramai yang tak dapat pergi. Dua sebab. Pertama, memang tabungan tak cukup. Duk simpan sikit-sikit, dia pun ngam-ngam je 10,000. Tuk-tuk naik 3,000 tak jadi. Yang kedua, duit ada, korek lah. Itu PKP punya pasal. Korek punya korek, habis terang nak pergi haji apa. Contohlah, kita duk selalu pergi umrah, satu family sampai 70,000 habis. Kawan kita ni tak cukup 2,000 ya. Nak pergi haji sangat dah. Umur pun Allahu Akbar 70 lebih lah. Mengkala tahun depan tak tahu hidup ada ke tak. Contoh kan, tahun ni dah digagah sikit, baru pulih gaut ke apa-apa. Tapi 2,000 tak ada modal nak pergi buat haji. Apa salahnya bang kita, yuk ni saya ni ada dapat lebih, saya biasa pergi umrah sampai 70,000 satu family. Nah lah abang, saya bagi 3,000 pergi buat haji. Lepas tak hajat kawan kita tu. Lepas tak hajat kawan kita tu. Saya tanya tuan-tuan, agak-agak mana pahala besar lagi? Agak-agak mana pahala besar lagi? Kita memang buat haji umrah tiap-tiap tahun, satu family tiap-tiap tahun buat, yang mana benda tu sunat, tapi kita lepaskan hajat kawan kita tadi dengan sebab 2,000 dia tak ada, dia tak boleh buat haji. Kita bagi dia 2,000. Soalan saya tanya, berapa ramai orang buat macam tu? Berapa ramai? Tu tak kira lagi lah yang bukan umrah ni. Tiap-tiap tahun tukar kereta. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan tukar handphone. Tukar sport ring kereta. Layan duit. Tapi pasal kawan kita ni, kita tengok, oh dah umur dah lanjut dah, dapat peluang pula. Kan? Cuba tanya, cukup bang, cukup ke nak buat haji ni? Cukup ngam-ngam je. Duit poket langsung tak ada. Sebab naik lagi 3,000 lebih baru ni, ngam-ngam je, duit tambang pergi balik. Takkan pergi duduk sana nganga bang, 45 hari. Okeylah, tak apalah bang, saya ada lebih sikit. Tahun ni saya dapat bonus 30,000, nah lah bang, 1,000 pergi buat model. Lega, mak Allah tu lepas dia buat haji. Tapi kenapa kita tak buat? Pasal apa kita tak buat macam tu? Sebab kita rasa rugi bagi kat orang. Rugi lah Ustaz, baik saya pergi sendiri, seronok lagi, boleh selfie lagi tiap tahun. Haram sungguh. Buat selfie ni pun bala betul. Sambil tawaf pun dan selfie lagi, aku geram sungguh. Dia jadi macam mana tu dengan zaman internet ni, gila sungguh. Macam tu juga dalam bab-bab lain. Ya, ulama kata beri dah bincang bab ni. Contoh saya bagi tahu tuan-tuan, saya bukan cakap ni lagi orang marah pula saya pula, kan. Saya pernah tanyalah kawan-kawan yang buat umrah ni, yang pakej umrah ni. Saya kata setahun orang Melayu berapa ramai pergi buat umrah setiap tahun? Tak kurang 200,000. Tak kurang 200,000. Pakej hari ni tak kurang pada 6,000, 7,000 seorang. Mengkala pergi umrah tuan-tuan, tambah kak-kak pergi umrah pula, dah tentu-tentu 3,000 terang. Jadi 10,000 seorang. 10,000 kali 200,000, berapa? Jam lah. Jam dah, tak larat kira dah. 200,000 kali 10,000 berapa? 200,000 kali 1,000, 200 juta.
kali 10, 2 bilion. Setiap tahun orang Islam belanja 2 bilion pergi umrah. Saya kata kalau 2 bilion ni buat satu syarikat orang Melayu Islam kita, bangunkan ekonomi orang Islam kita, settle tak masalah? Bang, saya tanya, settle tak masalah? Saya rasa settle. Tapi kenapa kita tak fikir itu? Sebab kita tidak ada sifat kebersamaan tu. Tak ada. Kita tak ada tinker ke arah itu. Ulama' dah bincang ni. Bukan saya, ni bukan idea saya ni. Ulama' dah bincang banyak lah. Ya, instead of kita buat sedekah takat buat itu buat ini, apa salah kita buat satu supermarket orang Islam, rangkaian bisnes orang Islam, jadi makcik-makcik yang buat takwa. Saya orang Tepin panggil takwa. Orang kita panggil tahu lah. Buat takwa, buat togen, tak tahu nak hantar mana. Tapi disebabkan kita ada rangkaian bisnes orang Islam kita, orang Melayu kita, ada syarikat, ada pemborong, ada lori, makcik-makcik tu buat je toge kat rumah. Satgi petang, satgi lori main kutip. Satu-satu. Boleh bantu tak orang Islam? Boleh bantu. Settle tak masalah kemiskinan? Saya rasa tak sampai setahun orang Melayu kaya raya. Tapi kenapa tak settle? Sebab apa? Sebab kita fikir bila ustaz ni ajar fadilat zikir. Tu ustaz. Kalau sembang bab ekonomi, tambah bab politik pula. Itu ustaz apa ni bab politik? Dia mula. Ni tak kena bang. Kana Allahu fi hajati. Bila kita ada rasa, ada perasaan nak tolong orang, dalam proses nak tolong kawan kita yang Islam tadi itu, Allah Ta'ala, dia punya feedback tu tadi itu, dia akan tolong kita. Banyak, bukan hadis ni saja dia menjembat. Bila kita ada rasa nak tolong kawan kita tadi itu, automatically Allah Ta'ala akan bantu kita. Itu soalan. Sebab tu kadang-kadang kita duk fikir, awak susah sangat aku hidup. Kan? Payah sangat. Tak kena, hati berserabut, otak pening, stres. Fikir balik. Ada tak hidup kita tu menyenangkan orang lain? Tak ada. Tak ada. Cuba kita latih diri kita tu, cubalah kita tu untuk bantu orang lain. Automatically Tuhan akan bantu kita. InsyaAllah. Wa man farraja an muslim kurbatan. Kurbah ni kepayahan, kesusahan. Barang siapa melepaskan orang Islam. Ada riwayat lain nafasa. Ya, ada hadis lain yang saya hafal juga. Nabi sebut man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Hadis ni sebut man farraja. Dua kalimat yang berlainan tapi maknanya lebih kurang sama. Kurbah ni macam benda kusut, kan, benda payah. Kita tolong rungkai. Farraja ni ataupun nafasa ni kita tolong settle. Rungkai kan. Kalau orang sakit kita tolong cari ubat ke, tolong bawa pergi hospital ke, benda kecil-kecil je kadang-kadang kita fikir. Bukan berat pun. Ataupun kita tolong respon ke. Sekarang ni zaman internet ni macam-macam kita boleh buat. Kita buat grup kebajikan kampung ke, kan, Kota Lama. Grup kebajikan kampung Kota Lama. Ada kawan kita sakit lama dah, contoh na'uzubillah. Jadi dia kos rawatan dia agak mahal contohnya.
Dia nak pergi hospital, mungkin makan berapa ribu. Kita ni ramai yang ada duit lebih kurang. Apa salah sikit-sikit bagi sebulan RM10 ke. RM10 tu kita beli cokodok habis ha. Tak ada apa pun. Tapi dengan sebab kita bagi RM10 seorang tu, meringankan beban kawan kita tadi tu, dia mudah dapat rawatan tadi. Bang, orang-orang yang kita tolong tu, dia tak perlu macam cerita P. Ramlee tu. Cerita P. Ramlee tu je lah, yang cerita anak bapak. Terima kasih bos, Allah Ta'ala panjangkan umur bos. Tu cerita P. Ramlee tu. Tak payah macam tu, tak payah. Cukup kita menggembirakan kawan kita tadi tu, dengan dia rasa lega musibah. Dia tak payah angkat tangan pun, terima kasih bos, tak payah. Allah Ta'ala dengar suara hati hamba dia. Ini. Ya, man nafasa ataupun man farraja an muslim kurbatan. Dengan hadis lain tu saya baca kurbatan min kurabid dunya. Ada tambahan lafaz tu. Jadi ada ulama bahas, bukankah dalam dalil lain Nabi sebut al-hasanatu bi'asyari amsalihah, kebajikan yang kita buat ni Tuhan balas 10 kali ganda. Habis kenapa dalam hadis ni Nabi sebut siapa yang lepaskan satu kesusahan kawan kita di dunia ni, Tuhan akan lepaskan satu kesusahan di akhirat. Jadi mungkin ada orang yang kontradik, ada orang yang tak boleh terima lafaz hadis ni. Sebab dia kata Nabi sebut hadis lain kata 10 kali ganda. Ni kenapa satu lawan satu? Macam tak fair dengan hadis tadi. No. Kita yang pekak tak faham. Itu dia. Tak mana pekak tak faham? Nabi kata siapa yang selesaikan masalah hamba di dunia, ni dunia, kawan kita sakit, demam, gaut, tak kira lah, bini lari ke, anak lari kita tolong, tak kira, itu masalah dunia. Tapi Tuhan settlekan masalah kita akhirat. Yang mana masalah akhirat itu sebenarnya bukan 10 kali ganda dunia, bahkan mungkin lebih berlipat kali ganda pada dunia. Itu yang kita nak bang, tu je. Kalau orang tanya kita kenapa lah Abang Haji ni terlibat lagi dengan JK masjid, dah tua-tua, dah gaut-gaut pun gagah lagi nak sibuk hai masjid, sibuk lagi nak tolong NGO ni. Habaq kat mereka, aku nak Tuhan tolong aku kat akhirat. Itu je. Kita tak tahu bang, kita lepas ke tak lagi pada mahsyar besok, kita tak tahu. Dan satu kunci Nabi bagi tahu kat kita, jangan tinggal satu kebajikan dunia ni pun, sebab kita tak tahu hak mana satu yang pelepas kita pada mahsyar esok, kita tak tahu. Tak tahu. Mungkin dengan sebab kita tolong kawan tu sikit, hak tu lepas ke kita. Mungkin dengan sebab kita senyum kat orang, dengan tu je kita lepas pada mahsyar. Hak lain tak lepas, dengan sebab tu je kita buat lepas. Kita tak tahu. Sebab tu apa juga peluang nak buat baik, jangan tinggal. Dan sebelum ni kita bincanglah hadis lain. Kalau ada kawan kita buat baik, jangan kutuk. Jangan mulut kita celupa pergi kutuk. Hang ni aku tengok macam keram busuk, duk sengih sangat. Lah bukankah sengih tu sunnah? Ada jenis orang macam tu, dia senyum sokmo. Bagus ya? Kita pula sakit hati tak mana, tak tahu. Hang ni macam kawan busuk, duk sengih kat orang. Lah. Mungkin dengan sebab dia sengih sokmo tu, dia lepas masuk syurga. Ada seorang sahabat Nabi, dia rajin baca qul Allah. Dalam sembahyang dia baca qul Allah sokmo. Jadi ada sahabat macam petikai lah, sahabat-sahabat lain macam petikai lah, macam tak ada surah lain ke nak baca. Qul Allah ni kan pendek, 4 ayat je, pendek. Banyak surah lain panjang. Jadi ada sahabat pergi report kat Nabi, kata Rasulullah tu kawan kita tu balik-balik baca qul Allah, balik-balik baca qul Allah. Dia macam leceh lah.
Macam kata benda tu kecil lah, sikit lah pahala. Jadi Nabi pun tanya kawan tu, betul ke kamu buat ni? Betul. Kenapa? Kenapa tak baca surah lain? Baca Qul Allah je. Entah ya Rasulullah, aku rasa aku sayang sangat Qul Allah ni. Sebab tu aku baca sokmo. Boleh kata tiap rakaat baca Qul Allah. Maka Nabi jawab dengan jawapan yang jelas. Dengan sebab cinta kamu pada Qul Allah itu, kata Nabi, kamu masuk syurga. Sebab tu jangan tinggal kebajikan walaupun sikit. Dan jangan pelekeh orang walaupun kita nampak mungkin pada kita kecil. Ya, ada setengah orang kan, saya pergi setengah masjid, susun kasut. Ada yang main cuci kolah. Ada. Dia bukan tok siap, dia bukan nampak saja, dia mari. Kita duk tengok, alah, takat susun kasut aku pun boleh dia buat ayat yang tu. Padahal dia tak buat pun. Kan? Benda kecil je pada kita. Tapi mungkin dengan sebab tu dia lepas pada mahsyar besok. Kita tak tahu. Tuan-tuan, ni cerita nah. Ni wallahualam, ni bukan hadis, ni cerita moden pun. Seorang tok guru lah, bukan di Perak, di tempat lain, ni cerita. Jadi ada hamba Allah ni, dia AJK masjid, tok siap lah. Pukul 3 pagi dia main masjid tu, dia dengar ada orang cuci jamban. Cerita betul ni, bukan cerita tipu. Pukul 3-4 pagi bunyi orang cuci jamban. Kalau tuan-tuan nak pergi tengok, saya tanya tuan-tuan nak pergi tengok? Kalau aku dah, saya lah pukul 3 pagi duduk dengar bunyi orang cuci jamban, tak masuk beliau yo, beg belah. Saat kita tengok penyapu yang berjalan, orang tak ada, laru. Tapi Tok Siak ni pun boleh tahan. Boleh tahan. Dia gagah pergi tengok beliau yo tak apa ada. Dia pergi tengok siapa situ? Tok Guru cuci jamban. Tok Guru cuci jamban. Dah dia berkata, tunggu, kenapa pergi basuh jamban ni, kami boleh basuh besok. Kenapa tuan buat macam ni, kenapa? Dia kata, aku ni siang-siang mengajar masjid surau. Bila lepas mengajar je orang salam cium tangan, orang ingat aku hebat sangat. Inilah cara aku nak didik diri aku, bahawa aku ni hina sebenarnya. Aku cuci jamban. Dia didik diri dia sampai taraf tu. Kita kalau orang cium tangan kau, seronok tak kira lah, rasa Tok Guru besar lah kan. Itu dia. Saya lah, tuan-tuan tak tahu lah. Kan? Itu dia. Bala sungguh. Padahal ilmu tak ada apa pun. Ni yang poinnya. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa tutup, Nabi sebut tutup je. Tutup apa? Tutup aib daripada satu orang Islam lain. Aib ni banyak. Biasanya aib ni menyebabkan maruah lah, kesilapan, kesalahan. Dan tambah melibatkan, ialah lelaki perempuan kan. Benda yang biasa kita sorok. Biasa yang kita sorok. Itu biasa panggil aib. Tiba-tiba hari ni kan zaman video. Yang baru-baru ni viral. Saya pun tak tahulah siapa. Tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan faham mudah. Tuan-tuan yang buat kebun ni lah. Senang. Yang tuan-tuan bertanam pisang, tanam nyo. Pisang okey lagi lah, berapa bulan dah besar. Tanam durian. Durian ni 6 tahun kot baru nak buah kan. Durian biasa lah. Kalau durian baru ni saya tak tahu lah. Durian standard ni 6 tahun lah baru besar, baru nak buah. Kok gagah. Payah tak? Payah Ustaz, ambil masa, kena cari benih elok, kena pagar. Silap babi kekah mampuih. Jenuh nak bagi besar tu bukan senang. Tiba-tiba dah besar jadi naik dah pokok besar tu, ambil chainsaw. 5 minit habis.
Tak? Tak tak? Pokok pisang tadi 6 bulan nak besar. Tu kita ambil parang cantik. Tak sampai 20 saat. Pum. Mampus pokok. Faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Itulah hidup dunia. Nak bina satu kredibiliti, nak bina satu nama, nak bina satu tokoh, susah. Payah. Tapi nak bagi jatuh, Sebab tu dalam ajaran Islam ni, aib kawan-kawan kita ni kalau boleh tutup. Habis kenapa kita heboh? Kenapa kita viral kan? Ada something lah. Ada something lah dalam perut kita tu yang tak kena. Kita bengang kat dia lama orang. Kita dengki kat dia lama orang. Kalau politik, cara politik. Kalau bisnes, cara bisnes. Ustaz, cara ustaz. Ulama, cara ulama. Tuan-tuan mungkin tak faham. Sebab tuan-tuan tak tuk dunia tu. Sama-sama ulama pun dengki. Kata ulama, dah buka tuan-tuan buka lagi tak. Ulama dengki sama ulama lagi teruk daripada orang politik. Lagi teruk. Tapi kita mungkin tak duduk di tempat tu. Kita tak perasan. Biasa yang jatuh ketuk guru ni tok guru juga. Yang jatuh ke orang politik ni orang politik juga. Contoh, saya jadi ustaz. Saya nak berkelahi dengan orang jual bihun sup. Ada kawan jual bihun sup. Maju. Saya nak dengki dengan dia. Nak dengki buat apa? Tak ada kena-mengena. Link tak kena. Link dia tak kena. Sebab apa? Dia bihun sup, saya mengajak. Apa kena-mengena? Cuma tengok tempat, dia ni jual bihun sup boleh pakai Honda Accord. Habis tengok itu je lah. Dia tak ada link nak gaduh tu, tak ada. Tapi kalau sama-sama jual bihun sup, dia bihun sup, aku bihun sup. Tapi dia satu hari laku 20 kilo, aku 1 kilo pun tak laku. Jam. Dia mula, dia ada permusuhan tu. Bila ada permusuhan tu tadi tu, maka dia akan cari jalan. Nak jatuhkan kawan tu. Cara paling mudah jatuhkan kawan apa dia? Naikkan aib dia. Zahirkan aib dia. Viralkan aib dia. Bang, ingat satu benda bang. Kalau Nabi kata, siapa yang tutup aib, ni hadis ni dia positif. Hadis ni positif. Siapa tutup aib kawannya, Tuhan akan tutup aib dia pada mahsyar besok. Apa maksud sebalik? Dalam istilah kami mengaji dipanggil mafhum mukhalafah. Kalau kita tutup aib kawan kita di dunia ni, kita tahu, walaupun dia tu musuh politik kita, walaupun dia tu tak ngam dengan kita tahu aib dia. Sebab tu orang Arab ni, peribahasa orang Arab ni pun kena mengaji juga. Peribahasa orang Arab kata, kita dengan musuh kena jaga sekali. Hati-hati sekali dengan musuh kita. Tapi dengan kawan baik kita, 2 kali kena jaga. Faham? Tak faham? Kita dengan kawan baik, kawan musuh tak kenal pun, kan? Kena jaga hati-hati. Tapi dengan kawan baik kena jaga double. Sebab apa? Sebab kawan baik yang tahu aib kita. Satu pejabat, sebab tu tahu aib kita. Duduk satu rumah masa bujang tu, sebab tu tahu aib kita. Tambah laki bini, lagi tahu. Bini tahu aib laki, tak mana kurap, tak mana panau, semua tahu. Sebab tu bila bercerai, fitnah. Sebab tu bila satu parti bergaduh, buat jadi 2 parti, fitnah. Sebab apa? Sebab member dulu satu parti, dulu. Sama-sama pergi mesyuarat, tahu dah, jadi kaki karaoke ke, kaki betina, semua tahu. Sebab member. Tuk-tuk pergi lompat parti lain, siap. Kalau parti lain, dia tak apa nak kenal. Sebab, yalah jumpa juga lah, masih pilihan raya setahun sekali. 5 tahun sekali, tak apa nak kenal. Biasanya yang tahu aib ni, ialah orang rapat.
Laki bini, adik-beradik, satu parti, satu rumah, satu bisnes, satu pejabat. Boleh agak dah. Boleh agak dah. Siapa yang viralkan tu biasa boleh agak. Tak. Apa yang kita dapat kalau kita buka aib orang ni? Bang, saya tanya tu soalan tuan-tuan. Apa yang kita dapat bila kita buka aib orang? Seronok Ustaz, puas hati. Tu je. Tu je ayat dia. Puas hati, biar pada muka. Tak, dia kacau mana hang? Tak, dia kacau kat mana hang? Tak ada lah kacau tak mana. Tapi, tu lah. Siapa yang keluarkan ayat puas hati tu? Bang, balik tuan-tuan, kalau kita ada niat hasad dengki dengan kawan, tak kira lah adik-beradik ke, jiran ke, member satu parti ke, member satu jawatan kerja pejabat ke, balik, fikir balik. Siapa yang kata puas hati tu? Siapa yang bisik kat telinga kita tu, kat hati kita tu, padan muka? Siapa? Setan. Setan sangat suka kalau kita bergaduh. Tambah-tambah satu pejabat, tambah-tambah laki bini, tambah-tambah sama jiran, tambah-tambah sama ulama. Paling tak guna bergaduh sama ulama. Tu yang saya dekat taping hari tu, mujuk saya tak ada. Kat kampung aku, malu cerita kampung sendiri bang. Kampung sendiri, Tok Imam tumbuk. La ilaha illallah. Mujuk saya tak ada. Kalau saya ada, dua-dua Tok Imam tu aku pelekuh pergi. Biar masuk paper pergi, pensyarah tumbuk dua Tok Imam. Baru viral. Saya tanya apa siapa boleh bergaduh? Oh, pasal Tok Imam yang bertugas lambat. Tok Imam tugas lambat datang. Tak tahulah cirit ke apa gamaknya. Lambat mai. Bekas Tok Imam ada. Bekas Tok Imam. Sembahyang asak je pun. Sembahyang asak je pun. Kan? Jadi, bekas Tok Imam ni mai lah. Tengok orang tak ada, Tok Imam tak ada, dia pun naik. Tok Imam ni betul mai lambat. Dia rasa terpukul. Ini Tok Imam ni nak ambil balik jawatan aku apa? La ilaha illallah sallallahu. Tuan-tuan, saya kata kalau sama Tok Imam macam tu punya perangai, macam mana dia nak dakwah kat mak-mak ketum ni? Mak-mak rempit ni. Kalau ustaz-ustaz fikrah macam tu, habis. Sama-sama Tok Guru fikrah macam tu. Pasal apa? Sebab Tok Guru ni ada nama. Kita bagi turun dia, kok-kok kita naik. Tak juga. Dah kita tu mangkuk ayun nak naik macam mana? Awak kalau kita penjatuh kawan tu, kita naik. Bang, saya tanya. Kita bab berdajai kawan bab merbuih tadi, contoh biunsuk tadi, kita berdajai dia, berjatuh nama dia, biunsuk dia tak laku. Kalau biunsuk tak laku, dia tak laku biunsuk kita. Tak tentu ke? Kalau masak macam mangkuk ayun nak laku macam mana? Sama je. Kita jadi ustaz, kita berdajai kawan kita, pasal kawan tu nama dia top. Bila kita buruh dia, kok nama kita naik. Hang tu mengaji, tak tahu mana nak naik macam mana. Simple je. Bang, yang kata paling takut pada hadis ni apa? Siapa yang buka aib kawan di dunia ni, Tuhan buka aib daripada mahsyar besok. Satu alam ni tengok bang. Bang, saya tanya tuan-tuan, aib kita tak ada? Siapa tak ada aib angkat tangan? Abang Ustaz? Siapa tak pernah buat salah dunia ni angkat tangan? Hush. Kita pernah muda bang. Apa yang kita tak buat dulu? Macam-macam kita buat, tapi kita pandai sorok, pandai makan, pandai simpan. Orang tak tahu lah. Orang tutup lah. Saya cakap anak murid saya,
Saya kata, hampa ni bagus. Saya kata, Alhamdulillah, kaki masjid. Alhamdulillah, Ustaz. Saya tanya tu soalan ni, apa? Agak-agak korang ni pasal apa korang baik? Saya bersyarah, saya ni pelik pada ustaz lain, tak tahu. Saya suka bawa pelajar saya fikir jauh. Oh, pasal apa kami baik ustaz? Sebab belajar syariah. Oh, kemas. Jawapan dia kemas. Belajar syariah, belajar usuluddin, baiklah, hafal Quran. Oh, tapi ada satu benda lagi juga pasal apa baik. Pasal apa ustaz? Sebab hampa miskin tu ya. Duit tak ada. Mengaji pun pinjam duit pok. Kan? Mana ada duit, mana ada awet mau. Cuba hampa ni duit kaya. Anak menteri. Income berpuluh ribu sehari. Bukan sebulan, sehari RM10,000. Hei. Bukannya awet main tepi jalan ni. Artis ikut. Tak? Betul tak? Dan mengaku. Betul. Kami ni baik pasal tak kaya. Sebab kalau kami kaya, kami pun jahanam. Bukan hampa je jahanam. Dengan aku jahanam sekali. Kalau muda, sihat, duit banyak, pangkat besar, awet mau, baik tak? Nak tanya. Tak, saya tanya tuan-tuan kita yang tak berapa nak jahat sangat ni lah. Karaoke pun tak pergi dah. Pasal apa? Lutut pun dah gaut dah. Lutut pun dah gaut dah. Kereta pun Allah. Kereta pun jenuh start 4 kali. Tak boleh start Motor jenuh hunjuk. Rung. Tak boleh start. Siapa nak ikut naik motor kita? Cuba pakai Mercedes 700,000. 7 siri Mercedes. Dalam bank ada 10 juta. Agak-agak main masjid bang. Saya tanya kan. Agak-agak main masjid. Tak ada pasal. Sebab tu kita fikir, jangan kita nampak jahat orang je. Mungkin Tuhan uji dia situ, maka sebab tu jadi tu. Kita ni mungkin sebab Tuhan tak bagi dunia kat kita, sebab tu kita kononnya baik. Kononnya baik. Bukan baik sangat pun, konon baik. Sebab apa? Sebab Tuhan tak buka dunia kat kita. Tuhan tak buka pintu maksiat kat kita. Jadi sebab tu kita nampak orang, jahat tau. Faham? Bang, tuan-tuan bayangkan Tuhan buka aib kita, Tuhan tayang kat pada masyarakat besok. Na'udzubillah. Tak mau. Kita boleh tutup. Sebab tu ada berlaku zaman Sayyidina Umar. Ada orang main mengadu dekat Umar. Ya Umar, aku ada buat sekian-sekian maksiat. Hei, balik. Umar pesan kat dia, hang balik, hang taubat. Sudah. Ni aku buat dosa ni. Sudah. Ada seorang main mengadu saya. Jangan buat bang. Jadi ustaz pun bala ke. Macam-macam orang main cerita. Yang bini orang pun ada. Yang lelaki orang pun ada. Bala ke. Jadi ustaz pun. Yang lelaki orang. Bukan, saya tak pasti lelaki orang ke duda ke. Dia kata, ustaz, awak saya ni ustaz, awaknya dah terlanjur dengan bini orang. Allah Rabbi. Benar? Benar. Itu? Dah dululah ustaz lah ni, sejak dah ni taubat dah. Alhamdulillah. Itu? Apa masalah? Boleh tak? Perlu ke saya beritahu kat lelaki dia? Soalan lah. Ni soalan cepumah. Perlu tak saya beritahu kat lelaki dia, saya pernah bawa bini dia sekian-sekian. Saya tanya dia balik. Aku tak mau jawab. Aku tanya hang balik. Apa dia? Kalau hang bagi tahu, apa jadi? Kalau hang bagi tahu kat lelaki dia, agak-agak apa jadi? Saya pun tak boleh bayang ustaz. Apa dia? Makan parang kot. Tahu tak apa. Tahu tak apa. Hang nak makan parang? Tak mau ustaz. Tapi jangan alasan pergi buat lah. Ustaz kata, buat diam-diam. Tak, bukan saya kata suruh buat, tak. Benda aib ni, boleh tutup. Tambah-tambah hanya menyebabkan benda macam ni. Walaupun kita tahu rahsia dia, kita tahu benda silap. Tambah pula kita musuh dengan dia pula. Kita memang ada kepentingan nak buka aib dia pula. Kita tahan nafsu kita, jangan buka aib kawan kita tadi. InsyaAllah Tuhan tutup
aib kita dunia sampai akhirat. Kita pun banyak dosa bang, kita pun banyak silap. Sebab tu dunia politik ni dunia paling tak guna sekali. Cubalah orang politik ni bincang macam orang iklan sabun tu. Tuan-tuan tengok iklan sabun. Sabun Fab dululah, jadi tak nampak sabun Fab buat iklan, tak tahu lah. Pasal tak layan TV kot kan. Sabun Fab kan, cuci. Satu lagi sabun apa? Yang sebelah. Cap X. Cap X. Dia tak kata sabun Breeze ke sabun ni tak. Ni sabun aku, ni sabun X. Pasal apa? Dia naikkan nama dia, dia tak condemn orang lain. Cuma dia buat kompetitif tapi tak bagi tahu siapa dia. Kenapa tak buat macam tu? Kita nak tani pilihan raya ke, kita nak tarik pengaruh ke, kita nak bagi orang main ikut TikTok kita ke, tak kira lah. Facebook kita ke, YouTube kita. Kita buat cara kita tanpa burukkan orang lain. Apa salah? Kita nak bagi laku bihun sup kita ke, nak bagi laku mi rebus kita ke, sate kita ke, apa ke, dengan cara kita sendiri tanpa kita condemn hak orang lain. Kita nak naikkan nama kita jadi ustaz, jadi tok guru, tak perlu kita condemn tok guru lain. Apa salah? Tapi hari ni dah jadi perangai dah bang. Contoh saya buat tesis contohnya, saya kutuk Imam Ghazali contohnya. Ghazali tak betul. Glamour sat. Sat glamour. Sat. Hebat ustaz ni. Ghazali pun tak betul. Banyak orang cakap yang tu. Ustaz buat yang tu. Hai, aku tak usah kata dalam kutuk Imam Ghazali. Nak komplain tok guru aku pun aku tak berani. Pasal apa ustaz cakap yang tu? Tok guru aku sementara nak pergi ke Telaga ambil air semayang pun boleh khatam mata Alfiah. Hang boleh buat? Tuan guru saya, Arwahirham tuan guru saya. Dia pergi Telaga ambil semayang patah balik. Khatam mata Alfiah 1000 bait. Hang ada? Tak ada ustaz. Duduk diam dah. Semua orang ada aib, ada kekurangan. Tapi jangan kita naikkan kekurangan orang tu untuk naikkan nama kita. Itu biasa dunia hari ni. Tinggalkan. Ingat, kita semua akan menghadap Allah Ta'ala pada mahsyar besok. Wallahu a'lam. Baiklah, jawab masa kita. Sama raya. Ya. Ingat, sama raya ni kena disambung dengan maaf zahir dan batin. Kita sama raya lah. Mak raya. Sebab dosa kita dengan Allah mungkin kita settle bulan Ramadan. Tapi dosa kita dengan kawan-kawan banyak. Dosa kita dengan suami ke, dosa kita dengan bini kita, dosa kita dengan pak mak kita banyak. Minta ampun, minta maaf. Ya, sebab tu saya bagi key ya tuan-tuan. Jaga semayang, jaga puasa. Jaga hubungan kita dengan orang. Jangan ambil hak orang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekali kita ambil hak orang lain, no. Kita takkan lepas menghadap pada masyarakat. Takkan lepas. Hang semayang lah banyak mana pun, hang zikir lah 40 gantang sehari pun, hang pergilah umrah 40 kali setahun pun, mengkala mereka ada sangkut dengan orang, no. Sebab tu jangan sesekali tuhmah orang. Jangan sesekali buka aib orang lain, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma rahman rahman wa haqqa haqqa wa wallahu a'lam.